Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru yang menyaksikan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera sentiasa. Apa khabar semua? Saling ceria dan bahagia pada pagi ini ya, untuk menuntut ilmu di dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada hari ini bersempena khas sempena sambutan Hari Maritim Malaysia yang mana kita bawakan khas kepada anda, dan sambutannya pada 15 hari bulan tadi, tetapi kita bawakan pada hari ini bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton semua, di Al-Fadil Ustaz Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunuh. Pada hari ini kita bawakan khas kepada anda. Baik, dan kita semua maklum yang mana penubuhan pada tahun 2005, dan hari ini adalah sambutan yang ke-17 sambutan Hari Maritim Malaysia yang mana kita bawakan untuk tajuk perbincangan topik khas Khalifah Samudra. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton semua. Baik, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan ya bersama dengan kita pada hari ini di Tanyalah Ustaz. Boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677, ataupun mungkin ada yang pagi ini ya tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Tanyalah Ustaz TV3 Facebook rasmi kita, dan boleh bertanyakan juga soalan di ruangan komen yang tertera. Dan kalau nak buat panggilan, pastikan talian panggilan dah dibuka untuk buat pertanyaan di ruangan talian. Dan jika bertanya di ruangan komen di Facebook, pastikan 3 perkara. Yang pertama, pastikan mudah difahami soalan anda, ringkas, dan satu lagi menggunakan laras bahasa yang baik dan sesuai dengan laras bahasa Melayu yang selesa. Baik, saya sebutkan tadi bintang ilmuwan bersama dengan kita Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunuh bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Maritim Malaysia yang ke-17 Ustaz. Sweet 17 terima kasih. Aduh kan. Jadi mungkin ada sesuatu nak diucapkan dahulu untuk rakyat Malaysia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bariklana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan walhamdulillahirabbil alamin. Thumma amma ba'd. Baik, kepada semua Rain, terima kasih atas ucapan hari ulang tahun Maritim ke-17 sempena dengan Hari Maritim ke-17 Sweet 17 ni, suatu benda yang orang kata bermula dengan umur 17 ni keindahan lah. Jadi pada tahun ini adalah kali pertama, julung-julung kali kita buat sambutan secara sederhana tetapi meriah dengan kehadiran yang berhormat Menteri KDN sendiri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, untuk meraih kesama di Lautan Selangor kita pilih pada tahun ini dengan satu tema yang cukup gah pada saya, iaitu kami serius melaksanakannya. Jadi tajuk kita hari ini adalah Khalifah Samudra. Nampaknya macam khusus untuk penjaga lautan, sebenarnya ialah kita umum untuk semua, sama ada di samudra, darat ataupun udara. Mana di sana adalah satu penugasan sebagai khalifah, orang kata penguasa lah, sama ada penguasa di darat, penguasa di laut ataupun penguasa di udara. Masing-masing menjaga persempadan negara itu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, agar rakyat yang duduk di dalam negara ini merasa aman untuk melakukan tugasan dan sebagainya. Dengan keadaan aman itulah yang menjadikan dia ni sebagai orang kata benteng utama ketenteraman kepada rakyat negara ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi
pada hari ini kita akan kupas bagaimana peranan, tugas, termasuk juga yang lain-lain, bukan hanya khusus untuk maritim sahaja, tetapi kepada sahabat-sahabat kita, agensi keselamatan yang lain seperti tentera, pertama sekali polis, dan semua agensi keselamatan, insya-Allah. InsyaAllah. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun maritim ataupun agensi penguatkuasaan maritim Malaysia yang ke-17. Baik, mari terus kita buka perbincangan kita untuk kita bawakan kepada anda semangat cintakan negara dan juga kita nak lihat pengorbanan Khalifah Samudra. Baik, kita lihat soalan pertama di Facebook pada hari ini dari sahabat kita Mas Niza. Baik, kita tinjau soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Pelayaran samudera laut juga menjadi medan penyebaran agama Islam ke pelosok dunia. Soalan saya, selepas kewafatan baginda Nabi SAW, siapakah sahabat yang menjadi khalifah samudera pertama dalam Islam sehingga tersebarnya Islam ke seluruh dunia? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Mas Niza atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Mas Niza. Soalan yang cukup baik ni Rin, mengenai Khalifah Samudra ataupun penguasa lautan pada zaman itu tidak lain dan tidak bukan ialah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad telah menguasai laut pada ketika itu. Apabila membawa kepada peperangan yang besar, dia membakar kapal-kapal itu. Bila sampai kepada destinasi peperangan, dia bakar kapal, kemudian dia berperang dengan musuh. Di hadapan kamu ialah musuh, di belakang kamu adalah lautan. Jadi sekarang ini itulah motivasi, semangat untuk dia lebih berjuang. Sekiranya kamu tewas, kamu akan dikalahkan oleh musuh, kamu akan mati syahid. Tapi sekiranya kamu nak patah balik, kamu tak boleh patah balik sebab kapal telah pun dirobohkan, kapal telah pun dimusnahkan. Itu keadaan motivasi pada ketika itu. Berjuang dengan ketika itu diriwayatkan dalam 10,000 tentera melawan 150,000 tentera musuh, tetapi telah ditewaskan oleh Tariq bin Ziyad ini dengan membakar lebih kurang 500 buah kapal laut milik tentera-tentera musuh. Itulah dalam sejarah kita, iaitu Tariq bin Ziyad adalah merupakan khalifah samudera pertama dalam Islam yang menyebarluaskan agama ini ke seluruh pelosok alam buana ini. Jadi moga-moga Mas Niza dapat sedikit sebanyak maklumat dan juga pengetahuan ilmiah mengenai Khalifah Samudra berkaitan dengan tajuk kita yang kita petik pada hari ini. Baik, itu jawapannya Tariq bin Ziyad yang mana kita juga faham bila mana dia sebut tentang penyebaran Islam pastinya mempunyai dua jalan Yang pertama adalah jalan darat, yang kedua adalah daripada samudra ataupun perairan, yang mana kapal-kapal perdagangan dari seluruh pelosok dunia yang mana terbabit di dalam penyebaran agama Islam yang pada satu ketika dahulu. Baik, soalan seterusnya dari Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya katanya, apakah ciri-ciri utama yang perlu ada pada seseorang maritim itu ketika berhadapan dengan tugasnya di lautan? Mohon sedikit pencerahan katanya. Dia nak tahu sedikit perkongsian tu. Silakan Ustaz. Okey, baik. Soalan yang cukup cantik, cukup baik. Baik, saya teringat kepada satu sabdaan Nabi SAW, istimewa kepada yang menjaga samudera, menjaga daratan, menjaga udara dan sebagainya, ruang angkasa. Kata Nabi SAW, kullu a'yunin baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata manusia akan menangis pada hari kiamat nanti. Akan menangis. Illa min salasin, kecuali 3 mata sahaja tidak akan menangis. Pada mahsyar nanti kita akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil mana baik kita, sekecil mana jahat kita akan dihitung hisab oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Akan dipertontonkan, akan dihitung hisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menangis nanti di sana kerana aib, malu kita, kerana dosa yang kita buat, malu kepada Allah Ta'ala, malu kepada Nabi, malu kepada ibu bapa, malu kepada pasangan masing-masing suami ataupun isteri. Namun 3 mata ini tidak akan menangis nanti.
Apakah mata itu? Mata yang pertama, ainun ghadan an maharimillah, mata yang ditutup daripada melihat yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah, dia tutup mata dia. Mana dia tak nak tengok yang diharamkan oleh Allah, sama ada aurat manusia, sama ada benda-benda yang mengaibkan dan sebagainya. Ringkasnya begitu. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bakit malam hari menangis kepada Allah, ya Allah, kenapalah aku buat maksiat ni, kenapa aku buat ni, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, maafkanlah aku dan sebagainya. Dan mata yang ketiga ni adalah ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga fi sabilillah, iaitu menjaga sempadan negara dengan niat untuk memberikan tenteraman kepada orang lain. Dia sanggup diri dia itu terbunuh dan membunuh dan sebagainya demi keamanan dalam negara. Kita bangkit malam, kita tenang boleh buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana siapa? Inilah kerana dia, kerana ada orang yang jaga sempadan. Jadi ciri dia yang pertama tadi, yang sebutnya bila pergi ke lautan, apa yang ciri kena ada? Pertamanya ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, untuk menjadikan dia itu mata yang tidak akan menangis nanti, jangan tinggal kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian yang berada di perbatasan, yang berada di lautan, yang berada di udara dan sebagainya, tugas kamu cukup mulia berbanding dengan orang lain. Kamu sanggup tinggal keluarga, kamu sanggup tinggal harta, kamu sanggup sehingga segala-galanya demi negara, jaga sempadan. Kamu bila-bila masa akan dibunuh dan sebagainya. Kamu terancam, kamu terdedah dengan pelbagai mehnah, duri dan sebagainya. Tetapi waktu yang sama, jangan tinggal kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat kena jaga, aurat kena jaga. Kalau ini tidak dijaga, maka mata kita akan menangis nanti juga, kerana kamu malu dengan Allah taala. Malu dengan Allah taala, Allah bagi segala-galanya kepada kamu. Allah yang Mahafiz, Allah jaga ahli keluarga kita, Allah jaga segala harta kita di daratan, kita berada di lautan. Kenapa kita tidak bersyukur dengan tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jadilah seorang yang bertakwa kepada Allah. Dalam bertakwa itu dia adanya integriti. Ada integriti. Maka bila kamu berada di lautan sebagai contohnya, siapa yang akan monitor kamu? Kalau kita tidak yakin dengan Allah, tak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai sogokan, suapan akan berlaku di lautan. Tetapi oleh kerana kamu ada kejiwaan takwa kepada Allah, ada integriti, kamu tidak akan sewenang-wenangnya untuk melakukan sama ada rasuah, seleweng kuasa dengan kuasa yang kamu ada dan sebagainya. Tapi kamu melaksanakan itu kerana Al-Khaliq. Dia Maha melihat, dia Maha mendengar. Dan aku nak masuk dalam golongan orang yang tidak akan menangis ketika manusia lain menangis. Mungkin kita malas untuk ibadat, tetapi oleh kerana tugasan kita itu memberi keamanan kepada sejuta manusia, maka Allah balas ketika itu dengan mata kamu tidak akan menangis. Tapi syaratnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah dia. Maka dalam takwa itu adanya integriti, adanya akhlak, adanya solat, ada segala-galanya. Maka ciri utama jadi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kita berada, di daratan, di lautan maupun di angkasa raya. Wallahu a'lam. Betul. Bagi saya, apa yang Ustaz Nick kongsikan sebentar tadi bukan sekadar perbincangan kita untuk maritim sahaja, tetapi untuk semua yang mendengar. Bila mana kita perlu mengambil satu tugasan itu, tanggungjawab itu sebaik mungkin, dan yang paling penting jangan lupakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sila penonton, Tanyalah Ustaz. Ayuh kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Bersempena sambutan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia ulang tahun yang ke-17 yang mana membawakan tema yang benar-benar mendalam, iaitu berkenaan dengan kami serius melaksanakannya. Itu satu tema yang nampak macam hanya pendek, nampak macam simple, tetapi sebenarnya membawa makna yang mendalam. Okey, bila mana melaksanakan tugasan perlu dalam keadaan tanggungjawab, tekun dan benar-benar serius melaksanakannya. Baik, seterusnya mari kita teruskan perbincangan kita. Kita ambil soalan dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Okey, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Apakah skop tugasan utama maritim dan contoh
jenayah-jenayah yang sering berlaku di lautan yang jarang orang awam macam saya tahu katanya sebenar tugas wira lautan ini. Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita atas soalan yang dikongsikan. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Saya nak sambung sikit dengan tema tadi kan. Kami serius melaksanakannya. Ini bukan hanya tema ini untuk maritim saja. Saya nampak bila mana Datuk Ketua Pengarah kami, Datuk Muhammad Zubir Maksum memilih tajuk ini dah 2 tahun, saya menyokong penuh di atas tajuk ini kerana dia bertepatan dengan satu hadis Nabi SAW. Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Yutqin, mana dia serius dan bersungguh melaksanakan sesuatu. Sama ada dalam sektor keselamatan ataupun sektor swasta, apa jua yang berada di luar sana, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian. Apa benda yang kita buat, kita wajib serius. Kalau kita tak serius, tidak akan jadi. Saya ni contoh luar lah sebagai ni. Saya ni player golf ni, Rin. Saya player golf. Last saya main handicap 8. Last lah. Mungkin di luar sana orang gelak, dia kata ustaz tipu lah handicap 8, ustaz main handicap 4, 5. Tapi betul saya pernah pergi rumah ustaz banyak piala-piala Adalah piala. Adalah. Yang paling hebat lah saya menang Vespa. Satu, saya menang ke Australia untuk main golf. Itu maknanya kenapa seorang ustaz contohnya nak relate dengan serius. Bila orang sebut okey ustaz main golf, saya pun main. Kata aku tak akan nak biarkan macam tu je. Aku mesti serius. Bila kita serius, kita akan jadda wa jadda. Pasti kita akan dapat. Maka semua orang kalau kita serius dalam apa jua yang kita buat, macam kita dah buat sekarang live dan sebagainya. Kalau tak serius, jurugambar tak serius, apa tak serius, dia tak akan jadi secantik yang ada sekarang. Tak akan kekal. Tanyalah ustaz sampai sekarang dah berapa tahun dah. Lama. Maksudnya bila kita serius melaksanakannya, pasti kita akan merujuk kepada tugasan kita sebagaimana yang ditanya tadi lah. Bila tengok di laut sebagai contohnya, apa tugas utama maritim di laut ni? Okey, ada orang yang tertukar. Tadi solat tadi aku tanya, ustaz Navy ke? Tentera laut lah. Kata tak, kata saya maritim. Ustaz jaga laut, Navy pun jaga laut je. Maritim jaga penguatkuasaan. Apa yang berlaku di lautan seperti parti, pendatang tanpa izin, ataupun penyeludupan, ataupun apa jua kesalahan di lautan yang dilakukan oleh nelayan. Maknanya kalau di darat ni macam JPJ, macam polis trafik, kena tengoklah bot dia tu dia ada lesen tak, lesen dia tu untuk laut dalam ke, laut cetek ke, ataupun apa-apa juga yang berkaitan. Maka itu tugasan utama kami. Adapun persepadanan 200 batu nalika ke lautan lepas itu untuk jaga sempadan pulanya adanya tentera laut. Mereka akan jaga ini daripada dibolosi daripada tentera dan sebagainya, more kepada peperangan. Tapi kita maritim ialah more kepada penguatkuasaan. Siapa yang nak seluduk minyak, kita akan tangkap. Apa yang buat salah perikanan, kita akan bagi amaran, kemudian kita akan saman dan sebagainya. Bot asing masuk, kita di situlah kena ada integriti, kena ada ketulusan, kena ada betul-betul serius. Kalau kita buat tak serius, maka kebolosan tu akan berlaku. Mungkin orang tak tahu. Mungkin orang kata, siapa yang jaga dulu perikanan, Jabatan Laut, Polis Marine dan sebagainya. So digabungkan, maka kita menjaga di lautan segi penguatkuasaan, undang-undang dan sebagainya. Baik. Kita dapat fahamnya. Yang mana mungkin selama ni ada orang dia macam tertukar dengan kesama tugasan tu kan. Tapi bila mana Ustaz bagi tahu tadi, barulah kita faham bidang tugas tersebut. Maritim dia lebih kepada penguatkuasaan. Baik. Dan kita lihat soalan pula dari sahabat kita Siti Nurbayah di Facebook Kita lihat. Assalamualaikum, katanya ada 2 soalan. Yang pertama, adakah kisah Nabi Nuh alaihissalam mengendalikan dan mengetuai misi menyelamatkan para muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bahtera yang besar dan telah berjaya dibina itu dari balasan banjir besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dijadikan inspirasi dan kekuatan semangat kepada khalifah samudra yang mengendalikan sesuatu tugasan di tengah lautan yang bergelora itu. Baik, soalan yang kedua, adakah
pada masa dan zaman ini masih ada wujudnya lagi lanun katanya yang dianggap sebagai pengganas di lautan, dan bagaimanakah para tentera laut negara memastikan perairan negara kita selamat supaya tidak dikuasai oleh penjahat seperti ini? Terima kasih atas soalan yang ditanyakan sahabat kita Siti Nurbayah di Facebook. Silakan Ustaz. Okey, baik. Ada dua persoalan itu, iaitu kita ambil yang kedua dulu ni. Boleh. Iaitu pada masa zaman ini masih ada lanun. Okey. Sampai masa bila-bila pun lanun atau penjahat ni akan ada. Selagi hidupnya syaitan, selagi adanya iblis laknatullah, pasti akan ada. Pasti akan ada musuh-musuh yang menjelma sebagai manusia yang dikuasai oleh syaitan, iblis dan sebagainya. Maka lanun-lanun itu akan ada apa panggil? Piracy apa? Pirate lah. Cerita pirate kan. Piracy ni kelanunan. Kelanunan. Masih ada. Mana kita istilahkan dia sebagai lanun ini, dia ada dua. Satu, lanun luar. Lanun luar ni sebuah kepada penguatkuasaan maritim. Lanun luar dan juga lanun dalaman. Lanun luar ni kita istilahkan sebagai pencerobohan daripada negara asing masuk dalam zon. Kita di lautan ni kita macam di daratan juga, macam di udara juga, dia ada batu sempadan. Tetapi kita nak tanam batu tak boleh. Tapi kita ada border yang perlu kita jaga. Kita tak boleh masuk negara orang. Orang pun tak boleh masuk negara kita. Tapi kalau ikan lompat pergi sebelah sana, kita tak boleh tarik lah ekor masuk balik. Sebab ikan bukan dah ada otak kan. Maksudnya, tapi saya ingat dulu masa Ok Pasir Sabah, piung negara kita masuk ke Filipina masa tu, di bakungan kecil, bakungan besar. Dia akan hantar balik. Kalau dia seorang yang berintegriti, dia akan declare 15 ekor piung Malaysia telah masuk ke perairan Filipina. Dia akan pulang balik. Sebab barang itu barang berharga, barang yang di bawah pemantauan di bawah jagaan. Macam perkhidmatan jaga tu. Kawalan lah. Kawalan. Maksudnya benda tu benda yang pupus. Kalau dibiarkan pergi ke sana, dia ada cok tau. Piung ni bila dah nak lepas ke laut, dia akan cok negara masing-masing, ada cok mohon dia. Bila Filipina, ini pengalaman je. Bila datang kat kita, dia beritahu, Ustaz, ni Filipina punya ni. Kita akan declare untuk hantar semula piung dia balik. Masa kita akan bagi, tak akan kita tepuk lepas dia akan balik ke rumah dia tak. Maknanya kita akan hantar by rundingan diplomatik. Itu kaedah dia. Maka lanun ni daripada luar, sekiranya lanun perikanan lah, dia akan datang ke negara kita banyak dengan ikan. So dia akan masuk, menyelinap masuk. Bordernya luas. Bordernya bukan setiap inci tu kita ada kawalan. Maksudnya kita akan pergi ke depan. Kita pergi ke depan mungkin dalam 50 kilo. So di belakang ni akan ketinggalan lah. Penjahat ni sentiasa di belakang. Lanun-lanun dia akan cari ruang dan peluang untuk masuk, untuk tangkap ikan di negara kita. Kita kata, itu ikan Allah. Biar je lah. Bukan masalah itu hak rakyat Malaysia. Sebab itu, tugas kamu tu mulia. Sebab kamu jaga hak rakyat ni. Ikan tu hak rakyat Malaysia. Jadi, sama juga nelayan kita tak boleh pergi ambil ikan Indonesia atau ikan Filipina atau ikan Kemboja, ikan Vietnam tak boleh. Salah juga. Segi undang-undang di lautan adalah salah. Maka kita menguatkuasainya ni. Itu lanun luar. Lanun dalam ini, saya anggap lanun dalam ini yang menyampaikan maklumat kepada tekong-tekong ataupun kepada ketua-ketua di sana. Operasi akan dilaksanakan oleh sekian. Faham. Maka ini dia saya anggap dia sebagai lanun, sebagai pengkhianat kepada negara. Walaupun tidak ramai, mungkin di kalangan pasukan sendiri, mungkin di kalangan orang lain yang menjadi tali baru ataupun jadi apa dia panggil? Tali baru aku. Gunting dalam lipatan. Ada je. Yang ni yang kita nak bentera. Kita akan sifarkan benda ni supaya tak berlaku pengerasuah dan sebagainya. Ada. Dia bukan kata-kata, tak ada, bohong. Sebab dalam perkiraan penilaian ada. Tetapi nisbahnya berapa persen. Faham. Jahat ni tetap akan ada. Hatta orang duduk dalam masjid pada yang jahat dan sebagainya. Cuma kita akan cuba untuk menyempitkan hingga sifar kesalahan dari segi pelanunan luar dan juga dalaman. Maksudnya tugas utama kita ialah benteng negara daripada diceroboh masuk oleh pendatang tanpa izin.
Macam ada kata tentera laut. Tentera laut dia jaga laut luas. Tetapi dari segi perlanunan, mereka ada terlibat, tetapi dia tidak sama dengan yang dilibatkan oleh maritime. Sebabnya bila Angkatan Laut ataupun Tentera Laut Diraja Malaysia, dia more kepada nama tentera laut, tentera. Bila tentera itu ialah more kepada peperangan. Namun sekiranya ada benda yang perlu, kerana maritim pun dia ada hak dia. Maksudnya kenderaan laut dia, kapal dia, bot dia dan sebagainya, dia terhad. Maknanya nak kejar, contoh nak kejar, maka kelajuan kita mungkin 1,000. Mungkin Navy ada, mungkin dia 2,000 boleh kejar lanun dan sebagainya. Maka bantuan ni kita perlukan. Sebab tu kita antara semua jabatan keselamatan, kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Jangan ada di kalangan pasukan keselamatan rasa nak mendabik dada. Akulah yang buat yang tu, engkau ada apa? Itu tak betul. Tak betul. Tak kira lah pasukan apa sekalipun. Apa yang kita buat kerana sebuah negara. Bukan kerana negara lain. Kerana negara bernama Malaysia. Maritimnya bekerjasama dengan polis marine. Polis marine bekerjasama dengan kastam. Kastam bekerjasama, semua sekali. Gembeling tenaga itu menjadi kekuatan untuk menghapuskan lanu dan sebagainya. Jangan kita kata, aku yang buat tu, engkau tak ada apa. No, bukan itu cara dia. Maksud cara Islamnya ialah mesti menggembeling tenaga. Kesatuan itu yang penting. Bukan kita kata, aku hebat. Tak. Walaupun kita buat benda tu, kalau tak ada bantuan orang lain, tak ada maklumat daripada orang awam pun penting. Bukan pasukan keselamatan ya, jaga persepadanan negara ni. Orang awam pun kena jaga. Macam mana jaga dia? Beri maklumat. Nampak perkara yang mencurigakan, maklum. Kita ada talian dia dan sebagainya. Salurkan maklumat yang betul dan tepat. Mana kita akan bertindak, search and rescue kita, penyelamat, ada orang lemah dan sebagainya, itu di antara tugas-tugas kita lah. Maka yang pelanunan tadi mana akan dijaga insya-Allah daripada lapisan Navy di border laut lepas, kemudian kepada kita maritim, kemudian di pesisir pantai ada lagi pasukan polis marine yang membantu kita semua. Itu gembeling tenaga yang cukup ampuh, cukup kuat daripada negara sebenarnya. Kemudian berbalik pada soalan yang pertama mengenai misi. Ya betul, misi Nabi Nuh. Misi Nabi Nuh alaihissalam. Menyelamatkan, tapi sebelum tu Ustaz, sebelum kita jawab soalan dari misi Nabi Nuh alaihissalam tadi tu, yang mana nak menyelamatkan kaum muslimin tu, boleh kita ambil soalan dulu di talian? Boleh. Silakan. Baik. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Ya, saya Baharudin. Haji Kasim. Okey. Ya, silakan soalan tuan. Dai dan juga Kapten. Sihat ya? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, pagi ini tajuk memang tajuk yang sesuai lah. Tajuk yang baik untuk kita selami dan juga fahami. Saya nak tanya Kapten lah, satu ya Ustaz Kapten. Yeah. Sejak kebelakangan ini pun kita masih lagi kedengaran ada pencerobohan, ada penepati yang masuk apa semua dari segi lautan lah, sempadan kita di laut ni kan. Jadi saya nak tanya dengan Kapten, adakah maritim ni masih kekurangan dari segi peralatan ataupun dia punya anggota ataupun kita punya kepakaran kita ni? Kenapa masih lagi mereka ni masih boleh masuk ke dalam? Dan juga saya nak tanya tadi, Kapten pun ada bercakap mesti ada gabungan. Jadi apakah gabungan itu masih wujud? Masih lagi boleh berkesan lah untuk supaya kita rakyat ni yakin yang penceroboh dan juga parti ni tak boleh masuk ke dalam ni. Dan juga dari segi undang-undang lah. Adakah undang-undang kita ni di tahap maksimal? Semua ni dah tak maksimal. Tapi masih lagi berlaku ni, Kapten. Nak tanya itu je soalan saya, Kapten. Terima kasih, Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kita Tuan Baharudin yang bertanyakan soalan. Jadi kita akan jawab setelah kita berehat seketika nanti. Ayuh sidang penonton keluarga besar Zainul Ustaz, kita berehat seketika, kembali berlayar selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita
kita bersama kembali untuk meneruskan pelayaran di samudera pada pagi ini bersama sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang terus bersama dengan kita. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih kerana terus bersama. Bagi anda yang baru menyaksikan, hari ini kita bersama untuk Tanyalah Ustaz khas untuk sambutan ulang tahun Maritim Malaysia yang ke-17. Kita bawakan topik perbincangan Khalifah Samudra. Tadi kita ada soalan dari sahabat kita Tuan Baharudin Kasim yang bertanyakan soalan berkenaan dengan, saya ringkaskan soalannya berkenaan dengan dua perkara. Yang pertama tentang gabungan yang dimaksudkan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, dan yang kedua tentang mungkin katanya ada lagi pencerobohan di mana mungkin ada, cuba untuk dikupas permasalahan itu Ustaz. Dipersilakan. Okey, terima kasih Abang Bahar di atas persoalan yang cukup cantik pada pagi ini. Biasanya Abang Umar pemanggil pertama ni Abang Bahar. Abang Bahar masuk dulu. Abang Bahar masuk dulu, dia dapat hari ni. Okey. Gabungan gabungan masih diteruskan. Masih diteruskan Navy-nya dengan kita, dengan Jabatan Laut Perikanan, dengan Immigration, dengan Polis Marine dan sebagainya. Gabungan itu tetap memang diperlukan di antara satu sama lain. Faham. Sebab kalau di darat pengembelingan tenaga, adanya polis, adanya rela, adanya perlu gembeling tenaga sebenarnya. Okey. Berbalik kepada masih berlaku pencerobohan Rin. Kita duduk kawasan perumahan. Saya bagi satu analogi mudahlah Abang Bahan. Contoh mudah. Sebenarnya Ustaz senyum ni tapi tak nampak. Tak senyum je. Maksudnya kita pagar cantik kawasan rumah kita. Ada tak orang panjat masuk? Ada kan? Ada tak polis yang ronda? Ada tak apa ni rukun tetangga? Ada rela? Ada. Kesemua di darat itu boleh dikatakan suatu kekuatan, ketumbukan yang ampuh lah, yang kuat. Tetapi penjahat ni dia akan ada di mana-mana. Dia akan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dia ambil tajuk kami serius melaksanakannya. Penjahat pun serius juga. So parti ni akan ada. Sampai bila-bila dia akan ada. Besar dengan kecil saja. Dari segi peralatan memang tidak mencukupi. Kita sentiasa mengharapkan daripada pihak kerajaan untuk pertama logistik. Dari segi logistik. Yang saya cerita hari ini 50 km kita ke depan, 50 batu nautika, 100 batu nautika dan sebagainya kita ke depan. Di belakang kosong. Ketika kekosongan inilah diintai oleh penjahat. Penjahat akan intai masa bila orang kata kekosongan berlaku rondaan. Kita ronda. Di laut lepas ni ada Navy. Di pesisir ni ada Polis Marine. Maksudnya ketumbukan tu kecantik. Macam mana dia boleh telus? Dia akan buat zigzag. Sana lepas, masa ke sini, pergi ke sini. Maksud akan ada berlaku kerana ketidakcukupan satu logistik. Yang kedua sumber manusia. Maknanya manusia itu perlu, kalau target kita 2020 dulu 13,000 kita punya target. Tapi sekarang kita kedapatan 5,000 lebih keanggotaan. Maknanya kita akan cuba untuk mencapai pada setiap tahun kita akan ada pengambilan baru untuk pegawai dan lain-lain pangkat anggota. Maknanya setiap tahun tu ada increase lah. Cumanya berlaku itu tak akan berlaku, cumanya mungkin pengurangan demi kekurangan. Mana logistik kita perlukan dan juga sumber manusia kita juga memerlukan, dan pihak kerajaan memandang serius juga perkara ini, kerana kalau benda ni berterusan maka seolah-olah tak ada gunanya. So kalau biasanya katalah 1,000 ataupun 2,000 parti yang ada, dengan adanya penambahan logistik kapalnya, dengan penambahan sumber manusianya, keanggotaan dan sebagainya, dia akan dikurangkan menjadi 500 dan akhirnya mungkin sifar. Mungkin 10 tahun akan datang ataupun 15 tahun akan datang selepas pensiunnya saya dan generasi lain akan meneruskan kesinambungan berkenaan. Maksudnya benda itu masih lagi dalam proses untuk penambahbaikan insya-Allah, demi untuk menjaga negara kita daripada dibolosi oleh parti dan sebagainya. Dan yang kedua juga, saya dari bahagian saya iaitu kerohanian dan kebajikan sentiasa memberi motivasi dan semangat supaya kita ini menjadi satu anggota dan juga satu pasukan yang digeruni dan disegani oleh kawan maupun lawan dari segi integriti, akhlak dan sebagainya. Kita nak macam tu. Maksudnya kalaulah kita tidak ada integriti akan musnah juga. Macam mana hebat sekalipun ramai, tapi kalau tak ada integriti hancur.
akan hancur. So luaran mesti dijaga, dalaman juga perlu dijaga. Kedua-duanya perlu kita tangani dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Dan seterusnya ialah dengan doa daripada kita semua, daripada orang awam, mendoakan akan kejayaan demi kejayaan, dan juga dengan kerjasama daripada orang awam. Kalau orang awam buat tak tahu je, beli rokok seluduk ataupun import pembantu rumah seluduk, mana orang awam juga minta, permintaan yang tinggi menyebabkan dia akan cari jalan. Tapi kalau kita menepikan rokok seluduk tak ambil, bibit seluduk tak ambil, mengurangkan lagi, ini permintaan banyak, maka dia akan cuba. Kita cuba tahan, tapi yang dalam juga cuba minta, maka dia tak akan selesai. Dia jadi bertentangan. Maknanya kena perlu kerjasama daripada orang ramai ataupun rakyat yang lain juga untuk sama-sama membenteras. Kalau nampak ada yang nampak macam mencurigakan, ini datang daripada mana dan sebagainya, maka kita perlu buat report dan sebagainya. Ini kalau kita biarkan, bahkan kita yang memanggil-manggil, maka perkara ini susah untuk ditangani oleh penguat kuasa. Wallahu alam. Saya daripada mula perbincangan kita sampai ketika ini, saya sudah pun mencatat dua nota penting. Yang pertama adalah berkenaan dengan kesungguhan di dalam melaksanakan tanggungjawab, iaitu serius melaksanakannya itu. Dan yang kedua saya dapat adalah tentang kerjasama berpasukan di dalam melaksanakan tugasan tersebut. Kesungguhan tu dah ada, tetapi kerjasama juga patut ada. Akan ada lagi nota-nota penting yang akan kita sampaikan. Jadi terus bersama dengan kita sehingga ke penghujung. Baik Ustaz, kita Nabi Nuh tadi. Kita berbalik kepada kisah Nabi Nuh menjadi motivasi. Nak jadi misi. Tengok peristiwa Nabi Nuh AS menyelamatkan Islam ketika itu, iaitu penganutnya lebih kurang 85 orang lah, lebih kurang dalam bahtera dia tu. Satu misi untuk menyelamatkan orang kata situ, menyelamatkan bangsa, rakyat, dan juga ketika itu menyelamatkan siapa yang ingin duduk di atas bahtera Nabi Allah Nuh AS sebagai tempat selamat pada ketika itu. Mana pada ketika itu, sama ada Muslim ke tidak Muslim ke, untuk diselamatkan oleh seorang Nabi pada ketika itu. Tapi yang ada ikut Nabi SAW, Nabi Nuh itu ialah hanya 85 orang kata ikut riwayatnya. Maka inilah kita jadikan dia sebagai model atau sebagai contoh terbaik untuk kita menyelamatkan negara, bukan hanya untuk menyelamatkan pasukan kami maritim saja, tak. Sebab tu saya akan bercakap pada umum pasukan keselamatan untuk jaga sempadan negara. Faham. Sebab kita jadikan dia adalah sebagai misi utama kita ialah untuk menyelamatkan sebuah negara, terutama sekali negara kita Malaysia, yang sebuah negara Islam yang merdeka lagi. Jadi misi kita itu, kita kena gembeling orang lain untuk selamatkan dengan nawaitu yang betul-betul lillahi ta'ala. Aku nak selamatkan negara aku daripada apa? Pencerobohan, kau daripada anasir-anasir buruk, daripada jenayahnya, daripada ekonominya, dari apa jua. Maksudnya kita jadikan misi kita adalah misi penyelamat bangsa, agama dan negara kita daripada apa jua jenis pencerobohan dan sebagainya. Jadi kita jadikan dia sebagai satu misi utama, iaitu misi menyelamat. Wallahu a'lam. Misi menyelamat adalah misi utama, dan kalau dibawa dalam konteks agama, maknanya menyelamatkan dua lah, menyelamatkan masyarakat dan juga menyelamatkan agama. Ya. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Abdul Karim Sofian di Facebook. Assalamualaikum. Soalan saya, mengapa menjaga perairan negara juga dianggap penting seperti mana menjaga kedaulatan dan keselamatan di darat? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Abdul Karim Sofian. Silakan Ustaz, kepentingannya. Okey, rumah kita ada tingkap, ada pintu. Analogi gini. Analogi. Pintu dikunci, tingkap dibuka. Apa akan jadi? Masuk juga tadi. Masuk pencuri. Masuk juga. Pintu dikunci, tingkap dibuka, akan masuk pencuri. Maka daratan dijaga, lautan dibiarkan, akan masuk pencerobohan. Bagaimana nak aman kalaulah di laut, sungai dan sebagainya tidak dijaga, diawasi? Maka penceroboh akan cari ruang bagaimana nak masuk. Rumah dikunci depan, tapi tingkap atau belakang rumah tak kunci. Dia tengok depan terkunci, dia akan cuba ke belakang. Sebab orang jahat ni serius melaksanakannya. Dia serius, betul. Sebab tu satu cogang kata, satu tema yang cukup baik. Jadi kenapa penting laut ni? Kerana salah satu jalan untuk
orang kata hancur dan memusnahkan sebuah negara itu melalui laut. Salah satu. Udara pun kena jaga. Sebab segi udara ada pencerobohan. Mungkin ruang angkasa kita diceroboh. Dia ambil gambar daripada atas, tengok Malaysia di mana tempat yang strategi untuk dimusnahkan. Kena jaga. Maka tentera udara akan jaga pengawasan udara melalui satelit kita, melalui dan bagai-bagai lah. Kita pun sendiri pun ada apa? Bukan satelit, dia panggil UAV tu. Macam radar yang boleh jaga sempadan terhad lah. Maksudnya kita di Swasla tu pusat jagaan tu, pengawasan maritim Swasla, kita akan tengok fokus 200 batu nautika ini apa yang nampak kelibat-kelibat kapal yang mencurigakan, maka kita akan set untuk bot ronda kita sebagainya untuk pergi ke destinasi sasaran untuk mengenal pasti adakah situ ada pencerobohan ataupun bayangan dan sebagainya. Maksudnya begitu. Jadi pengawasan di laut sama juga pengawasan di darat, sama juga pengawasan di udara. Semua ruang itu kita tutup daripada musuh-musuh untuk memberi keamanan kepada sejagat, kepada rakyat dan sebagainya. Kalau kita biarkan di lautan, senang untuk diceroboh dan sebagainya. Saya rasa dan sudah pasti negara kita tidak lagi bercakap dengan bahasa Melayu yang kita ada. Mungkin dia akan bercampur-campur dengan berbagai-bagai bahasa yang begitu banyak kerana terlalu ramai. Dalam keadaan kita jaga sekalipun, ada yang masuk tak keluar pun ada. Kan? Terpaksa immigration cari gali dan sebagainya. Di mana ni? Masuk sekian bulan, terpaksa keluar sekian bulan tapi tak keluar. Sebagai contoh, mana pergi dan sebagainya. Maksudnya ada sahaja ruang yang orang nak buat jahat dan sebagainya. Maka semua ruang itu hendaklah kita tutup, kita kunci kuat-kuat untuk jaga keharmonian dalam negara kita, insya-Allah. Insya-Allah. Saya nampak dia mungkin poin penting yang ketiga boleh kita letakkan adalah tentang nilai pengorbanan seorang anggota itu. Tapi mungkin untuk terjemahan ataupun huraian nilai pengorbanan itu sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua. Ayuh kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, tahniah saya ucapkan kepada semua penonton-penonton kerana terus setia bersama kita di hadapan kaca TV untuk menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini tanggal 23 Februari 2022 bersamaan dengan 21 Rejab. Okey, kita tak lama lagi dah nak habis bulan Rejab tu, masuk bulan Syakban dan seterusnya bulan Ramadan. Tadi pun awal tu Ustaz ada baca Allahumma barik lana fi Rejab wa Syakban wa ballighna Ramadan, sampaikanlah dalam bulan Ramadan. Tak lama dah. Baik. Okey, jom kita teruskan perbincangan kita. Kalau saya katakan tadi, nota pertama kita adalah berkenaan dengan serius melaksanakan tanggungjawab. Yang kedua adalah berkenaan dengan bagaimana kerjasama berpasukan, dan yang ketiga mungkin kita nak bawakan berkenaan dengan pengorbanan, nilai pengorbanan. Mungkin sebelum kita ambil soalan di Facebook, masa mungkin mula-mula Ustaz masuk maritim mungkin ialah macam Ustaz sebut tadi, ada kita kena korbankan family, waktu dengan keluarga kan, kita punya harta dan sebagainya. Mungkin bagaimana untuk menerapkan pengorbanan itu untuk permulaan itu Ustaz, macam mana? Sedikit perkongsian. Okey, terima kasih. Dari segi pengorbanan pasukan keselamatan lah keseluruhannya, sebab Ustaz ni daripada AMI dulu daripada Tentera Darat, Kor Agama Angkatan Tentera yang terpaksa beroperasi pergi operasi Sabah, tinggalkan keluarga 4 bulan. Kemudian yang lain tu berbulan-bulan lamanya Navy pergi ke luar negara, darat, begitu juga polis, begitu juga yang lain-lain yang terpaksa meninggalkan ahli keluarga dan sebagainya. Okey, bila kita meletakkan, sebab itu dalam kehidupan kita letakkanlah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tempat yang teratas. Maksudnya Allah itu nombor satu, yang kedua segi makhluk ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bila Allah meletakkan satu perniagaan yang cukup menguntungkan, itu sebagai motivasi. Sebagai motivasi sebagai motivasi kepada kita,
kalau nak meniaga dengan Allah Ta'ala, dan paling menguntungkan itu ialah pertama tu'minuna billah, yakin dengan Allah pencipta al-khaliq, wa rasulihi, penyampai risalahnya iaitu rasul, kemudian wa tujahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka bila dia nak berjihad di jalan Allah, meletakkan Allah sebagai sasaran utama, sebagai jihadnya kerana Allah, maka yang datang kemudian harta, anak isteri, itu semua harta, anak isteri kita, harta juga, itu adalah merupakan sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita cinta. Tak ada orang yang tak cinta kepada pasangan masing-masing. Ada yang perempuan yang pergi belayar tinggalkan suami, tinggalkan anak-anak, ada. Begitu juga yang lain-lainnya, tinggalkan suami pergi tinggalkan isteri, ada kadang-kadang tinggal isteri sarak mengandung, berada di proses operasi, isteri bersalin dan sebagainya, tak sempat untuk lakukan azan atau iqamah di telinga anak sendiri. Ada pengorbanan cukup besar. Bagaimana mereka boleh tinggalkan segala duniawi itu, isteri, anak-anak duniawi itu, kerana sebuah pengorbanan kepada negara. Mungkin orang awam ada pengorbanan dia, bukan tak ada. Orang awam yang tidak keselamatan bukan tak ada pengorbanan, tetapi bentuk pengorbanannya tak sama dengan pengorbanan pasukan keselamatan. Jadi motivasinya ialah aku buat sesuatu itu kerana dia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang lain itu aku tinggalkan. Aku yakin engkau Maha menjaga, ya Hafiz, engkau jagalah. Maka dengan motivasi ini menyebabkan kami sanggup, pasukan keselamatan sanggup tinggalkan keluarga 5-6 bulan ada, sampai bertahun pun ada, tinggalkan sepasal pergi UN mission dan sebagainya, tinggalkan ahli keluarga. Kenapa? Kerana nak meletakkan jaga ni, nak kata pengorbanan untuk jaga sempadan negara, sanggup dia tinggalkan isteri di kampung, di rumah dan sebagainya, kerana nak pergi di perbatasan, di tengah lautan dan sebagainya. Mungkin kalau maritim sekarang mungkin dah 7 hari atau 2 minggu dan sebagainya, tak terlalu lama. Bagaimana dengan yang tentera darat, tentera laut, polis dan sebagainya? Manusia yang terpaksa meninggalkan anak isteri, mungkin tinggal tak lama, seminggu 2 minggu, tapi orang yang tak pernah rasa bagaimana tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak, dia tak akan rasa. Tapi kenapa ia boleh buat? Kerana tidak lain dan tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia jadikan motivasi untuk dia, aku buat ini, aku tahu balasannya, Allah Maha membalas, Allah Maha mengetahui dan sebagainya. Jadi aku buat ini tidak lain dan tidak bukan kerana engkau ya Allah, kerana aku tahu aku akan dinilai martabat tinggi di sisimu ya Allah. Itu yang kita ambil motivasi utama, dan semua kena ambil motivasi ini sebagai kekuatan untuk kita melakukan suatu benda yang lebih besar. Isteri, anak-anak mungkin tinggi-tinggi pun 12 orang. Tetapi kalau kita jaga berjuta-juta rakyat ni kerana kita, bukankah setiap orang yang berdoa untuk kita, yang bersujud kepada Allah kerana keselamatan yang kita jaga, setiap pahala dia orang dapat, kita akan dapat. Berbanding dengan yang kita jaga 2-3 orang tadi, tetapi yang ni lebih besar dan lebih aula. Wallahu a'lam. Motivasi yang baik bila mana menyebutkan meletakkan Allah dan Rasul adalah yang paling utama, maka tidak ada kerisauan tentang pengorbanan, sebab masing-masing sudah tahu rezeki Allah akan bagi itu lebih baik daripada yang disangkakan. Baik. Seterusnya, soalan dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum. Di Facebook soalannya, katanya bagaimana selama menjadi pegawai maritim ini Kapten memasak semangat juang kepada anak-anak Kapten sendiri supaya terpahat cita-cita menjadi pejuang negara, terasa megah dengan negara tercinta ini. Terima kasih sahabat kita Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan, pasak semangat. Bagaimana? Silakan. Okey, baik. Terima kasih Kak Rahimah. Okey. Mengenai semangat kita bagi kepada anak-anak dan kepada orang yang lain, tidak lain tidak bukan sebagai kalau seorang Islam yang meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya ialah meletakkan apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ribat yaumin khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Ribat yaumin, menjaga sempadan perbatasan yaumin, satu hari sahaja, pahalanya khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Isi dunia ni banyak, Rin. Banyak. Dah, apa jenis rumah yang mahal-mahal, kereta yang mahal-mahal, itu harta dunia. Tetapi dengan ribat yaumin, jaga sempadan satu hari sahaja, sama pahalanya dengan dunia dan segala isi dunia. Faham.
Maknanya saya ingatkan kepada anak-anak saya kata masa tu kita dalam tentera lagi kan. Mana kita bagi satu semangat untuk anggota kita, semangat untuk ahli keluarga, kita akan bagi tahu. Buat amal itu baik-baik kerana Allah Taala. Andainya kita, andainya saya, andainya abah, andainya abang terkorban, maka korban aku sebagai syahid di jalan Allah. Ujung sekali Ren jangan sebut abang akan menunggu kamu di syurga. Mana setiap orang Islam target utama bila dia pergi berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita yakin orang Islam wajib yakin dengan hari pembalasan. Dan orang lain, kawan-kawan saya yang non muslim pun ada, dalam tentera dulu, dalam maritim pun ada. Ada yang tak percaya dengan hari pembalasan. Kata tak apa, itu pegangan agama masing-masing. Tetapi saya bagi tahu, ada orang yang ambil curi motosikal engkau, curi kereta engkau. Kita report kat polis, sehingga sekarang tak ada orang kata tidak dapat dijumpai dan sebagainya. Mungkin dibawa ke negara jiran sebelah dan sebagainya. Tidakkah rasa kita nak ada suatu hari yang mana Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla buka mula dari lama untuk menunjukkan siapa pencuri. Nak tahu je siapa yang curi. Hasil curian itu dia kena balas balik kat kita. Sebab kita merana dek kerana curian. Dia kata nak, maka itulah hari pembalasan. Supaya kita pegang bahawasanya ada hari pembalasan. Maka bila kita yakin sebagai seorang Islam adanya pembalasan di sana, maka pembalasan yang paling utama yang kita nak ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya daripada apa? Daripada pengorbanan yang ayah berikan. Pengorbanan daripada abang berikan, kita bagi tahu isteri kita. Semangat kat dia. Saya dalam askar dulu, dalam maritim, walaupun saya dalam maritim sekarang banyak kepada pengurusan. Tetapi pengurusan, untuk menguruskan orang nak ke laut, kita kena urus. Jadi kita nak uruskan, samalah pahalanya orang ke laut juga. Jalan untuk ke laut kita yang proses. Kita buat bahagian pembangunan, kita nasihat. Kalau macam mana baik proses sekalipun, kalau kita tak ada semangat, tak ada motivasi, tak ada integriti, tak ada akhlak, hancur. Dia akan hancur. Sebabnya kapal cantik sekalipun, kalau di luar tidak tebuk, di dalam korek nak tebuk je, kapal tak lama dia akan bocor. Apatah lagi kalau ada luar tu tebuk, dalam pun korek keluar, maka tak lama dia akan ranak. Begitu juga sebagai organisasi sama ada maritim ke apa jua sekalipun, kalau di luar itu ancaman luar memang sentiasa ada, tapi dalaman inti mesti kuat. Dalaman tak boleh ada yang orang kata tali barut tadi, jangan ada lanu-lanu dalaman, jangan ada. Semua sekali kalau ada yang ni rosak binasa, dia akan rosak. Kapal berlayar tenang, elok, musuh di luar tak mampu untuk menghancurkan dia dengan kekuatan dalaman yang ada. Maka pembinaan saksiyah itu adalah satu benda yang perlu dia ambil berat. Pengurusan yang kita kata senanglah bercakap duduk di darat, kami di laut. Untuk menguruskan kamu di laut, ransom kamu untuk makan, perjalanan kapal kamu, kerosakan kapal kamu, bukankah bekalan, bukankah kejuruteraan, bukankah sumber manusia yang jaga semua sekali? Maksudnya kita kena gembelin tu, jangan kita tunding ke sana, tunding ke sini. Manusia semua sekali mengambil peranan dia. Macam kita ahli keluarga lah. Kalau ayah seorang tak mampu, isteri pun main peranan, anak-anak memberi kerjasama semua sekali, insya-Allah sebuah keluarga itu akan sebuah keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga organisasi kita. Kita bagi semangat macam tu kepada anak-anak kita, kepada pasangan masing-masing, insya-Allah dia akan faham sama ada muslim ke tidak muslim, dia faham. Kerana aku buat kebaikan ini ialah untuk kebaikan sejagat, bukan hanya untuk keluarga aku sahaja, untuk sanak saudara aku, tidak, tapi untuk sejagat, yang mana yang memberi kepada kita adalah suatu rahmatan daripada Allah, kasihan belah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah, berbekalkan pengalaman 12 tahun ya di dalam agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, ustaz kita pada hari ini, yang mana dalam bidang pengurusan memberikan motivasi kepada anggota, yang mana itu satu benda yang patut kita perhatikan, bagaimana memasak motivasi di dalam jiwa
supaya dapat membangkitkan semangat untuk berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga keselamatan rakyat Malaysia khususnya dari sudut perairan negara. Baik, sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan perbincangan Khalifah Samudra pada hari ini. Sebelum kita pergi kepada penutup untuk di TV3, saya ingatkan kepada penonton-penonton untuk terus bersama dengan kita, dapatkan nota-nota penting. Yang pertama berkenaan dengan serius melaksanakan tanggungjawab, yang kedua berkenaan dengan kerjasama berpasukan, yang ketiga berkenaan dengan pengorbanan, yang keempat pada hari ini tentang bagaimana memasak motivasi menjadi insan yang sangat-sangat berani untuk mengorbankan demi menjaga keselamatan. Baik, sedang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan pada hari ini tentang Khalifah Samudra, ya. Semoga terus ceria pada pagi ini untuk kita sama-sama mungkin nak melaksanakan tugasan kita sebentar saja lagi, tetapi masih tetap terus bersama dengan kita menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru untuk dapatkan pencerahan-pencerahan tambahan hari ini. Hari yang istimewa kita bawakan khas kepada anda, ulang tahun sambutan Hari Maritim yang ke-17, ya. Sama-sama kita ucapkan ulang tahun yang ke-17 kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, ditubuhkan pada tahun 2005 sehingga kini sudah pun 17 tahun. Baik, kita bersama dengan Ustaz Nik Kamarudin Yunoh pada hari ini, ya, untuk memberikan menceritakan tentang pengalaman dan menjawab persoalan-persoalan dari penonton-penonton. Dan kita nak ambil di Facebook dari sahabat kita Zuhara. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, katanya, apakah peranan wanita dalam bidang maritim di Malaysia dan berapakah jumlah wanita yang terbabit dalam bidang maritim ini? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Zuhara atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Wanita. Okey, terima kasih Zuhara. Ya. Ini mungkin dia minat untuk masuk maritim ke apa, kan? Bidang tugas wanita ataupun pegawai wanita dalam APMM, Agensi Penguatkuasa, sama dengan tugas lelaki. Tidak ada bezanya. Maksudnya ada yang menjadi ketua kapal ataupun CEO kapal, ada yang jadi pembantu kepada CEO, ada yang menjadi pengurusan. Mana-mana yang dibuat oleh pegawai lelaki, kalau oleh pegawai wanita sama juga. Kalau lain-lain pangkat wanita dengan lain pangkat lelaki sama juga bidang tugasnya. Faham. Cumanya dia beri kelonggaran kepada wanita bila dia dah mengandung, dibenarkan untuk tidak memakai uniform. Itu saja. Yang lain tugasnya adalah sama, tidak ada bezanya di antara laki-laki, sebab dia didaftarkan di bawah pegawai penguatkuasa maritim. Pegawai penguatkuasa maritim, maka dia melaksanakan segala tugas yang telah diamanahkan. Kemudian jumlah tu Ustaz tak boleh nak bagi tahu yang secara tepat lah. Berapa jumlah, berapa pegawai, berapa lain-lain pangkat. Nanti akan jadi satu figure yang tak betul. So yang tu insya-Allah kita boleh berhubung semula, boleh tengok dalam portal kita yang terkini. Tapi nak kata ramai tu tidaklah ramai sangat, tapi ada. Di setiap negeri, di seluruh Malaysia ni ada pegawai dan juga lain-lain anggota wanita yang bertugas di kapal, ada yang bertugas di daratan pun ada. Maknanya di mana sahaja mereka berada ni akan ada. Kerana kenapa kita perlukan juga setiap kali pengambilan itu ada daripada 300 adalah dalam 20 ke 30 pegawai wanita. Kerana apabila kita melibatkan penahanan parti sebagai contoh, di sana adanya parti itu ada yang perempuan. So untuk kita soal siasat, untuk kita nak touching body ke sebagainya, nak cek semua perlu kepada pegawai wanita. Faham. Ataupun anggota wanita.
Kalau bagi kepada anggota lelaki, dia akan takut jadi benda lain yang tak sepatutnya berlaku akan berlaku. Satu. Yang keduanya, satu peluang pekerjaan kepada semualah, lelaki ataupun perempuan yang kata memang sanggup untuk meredah lautan demi sebuah kedaulatan dan sebagainya. Maka memang kita memerlukan juga wanita dan sebagainya. Baik. Saya terpanggil Ustaz untuk nak bawa ketengahkan soalan ini yang mana berkenaan dengan ibadat di tengah lautan. Ya. Sebab kita pun membincangkan tentang Khalifah Samudra, tentang ibadat di tengah lautan. Jadi contoh soalan saya ni saya terus kaitkan dengan soalan sahabat kita di Facebook lah Ustaz. Dari Intan Zurina Abdul Razak katanya, Assalamualaikum. Soalan saya berkaitan dengan anggota yang bertugas di kapal selam dan di dasar laut. Bagaimana waktu solat dan arah kiblat ditentukan? Dan soalan yang kedua, bagaimana pula waktu sahur dan berbuka puasa di bulan Ramadan bagi mereka? Yalah Ustaz, sebab yalah lautan bergelora apa semua, nak tentukan arah kiblat, nak solat secara berdiri itu mungkin bagaimana? Jadi sebelum itu terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Intan Zurin Abdul Razak atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan kepada Ustaz. Sila. Okey, baik. Terima kasih yang bertanya. Zurina apa dia? Intan Zurina. Intan Zurina. Okey, baik. Dalam ibadat kita belum bawa kepada di laut ataupun di udara dan sebagainya. Di daratan. Bagaimana kita melakukan solat di daratan? Okey. Dalam keadaan kemampuan kita untuk tunduk, sujud, berdiri dan sebagainya, kita akan lakukan seperti biasa. Kalau Azrin tak mampu untuk berdiri, bagaimana nak buat? Duduk. So dia akan bertukar menjadi kepada duduk. Duduk. Maka begitu juga di lautan ataupun di udara. Maksudnya, apabila kita tidak mampu berdiri, kelonggaran pada agama kita Islam yang kita kasih ini ialah memberi kelonggaran, memberi kemudahan. Bukan buat mudah, memberi kemudahan dengan membenarkan kita duduk. Contoh, dalam keadaan laut bergelora dan sebagainya. So kita waktu dah hujung-hujung waktu, tempat yang tak boleh nak jamak kuasa dan sebagainya. Kalau tempat itu jaraknya boleh jamak kuasa itu 90 km di daratan bersamaan dengan 48 batu nautika di lautan. Ingat baik-baik pemancing-pemancing kita yang di luar kan. Dia punya kiraan ni macam mana Ustaz? 90 km di daratan sama dengan 48 batu nautika di lautan. Oh, maknanya kena kira tu bahagi dua. Maksudnya pengiraan tu dia ada, kita ada bearing, ada kompas yang akan tahu jarak tu. So 48 batu nautika layak untuk jamak dan kosa. Faham. Jadi yang mana bermain di laut ni dia kena ambil fahamlah benda ni supaya dia tidak ketinggalan. Kita berada di lautan ni tak ada apa yang boleh menyelamatkan kita. Di daratan kita rasa selamat jatuh atas lantai je kan, jatuh atas tanah. Tapi di lautan jatuh kat mana? Jatuh kat laut. Kat laut ada ikan jos, ada ikan macam-macam. Pelampung keselamatan berapa jam saja boleh bertahan sebagai contoh. Begitu juga yang jatuh daripada udara. Uish. Nanya, kasihan tu. Sama juga yang tadi, maksudnya kita sebut di darat tak boleh nak buat, kita boleh duduk. Maka di lautan kita kena duduklah sebab tak nak berdiri. Berdiri pening dan sebagainya. Kecuali di pitam tu dimaafkanlah, raf'ul qalam, terangkatnya qalam malaikat daripada menulis apa yang kita buat itu apabila seorang itu pengsan, seorang itu tidur, an-naim hatta yastayqazu anil majnun dan sebagainya. Maksudnya kalau betul-betul pengsan sebab mabuk, itu lain cerita. Ini yang keadaan biasa yang tengah bertugas, takwa kepada Allah, maka dia nak sembahyang. Macam mana nak sembahyang? Maka dia pertama sekali mencari arah kiblat. Syarat sahnya adalah mencari arah kiblat. Tak kira lah kita berada di dalam kapal selam, boleh di laut je. Keadaan yang menyusahkan untuk kita berdiri. Maka kita bertakbir. Allahu Akbar. Tak payah kat tangan. Pegang je. Mungkin ketika untuk bergelora, dia ada palang besi dan sebagainya. Kita pegang di palang besi ataupun peluk macam tu. Takbir. Allahu Akbar. Baca Fatihah macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu baca ayat surah lagi sebab dalam keadaan yang terdesak. Allahu Akbar. Kita rukuk, tundukkan sedikit kepala saja. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Bangkit rakaat kedua. Begitulah sampai habis. Habis rakaat, katalah boleh qasar, 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam keadaan berdiri pegang.
akad tangan sunat, bukan menjadi kewajipan. Kita pegang macam tu. Maka yang nak menentukan bagaimana nak tentu arah kiblat dan sebagainya, kita ada bearing, kompas yang kita mengambil lah kiraan berapa di Malaysia ni, 292 ke apa benda tu, ada catatan dia. Ambil, mula kita takbir. Bila takbir tu, kemudian kapal berpusing ke kiri, berpusing ke kanan, itu bukan urusan kita. Yang penting sekali masa takbir pertama itu kita menghadap kiblat. Semua sekali, sama ada di darat, di laut ataupun di udara. Sama je. Maksudnya kalau kita tak mampu untuk kita berdiri, maka duduklah walaupun di darat dan sebagainya. Arah kiblat pun sama juga. Di darat kita akan tentukan dengan kompas. Kita pergi tempat yang tak ada, kita akan tengok jam, kita tengok handphone dan sebagainya, cari arah kiblat. Kalau tak ada tu, dengan ijtihad kemampuan kita tengok matahari naik turun di belah mana, maka kita kata sini kiblat, maka kita sembahyang dengan ijtihad kita telah pun lulus dari segi syariat. Baik, untuk soalan yang kedua dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak sebentar tadi, kita akan bawa setelah kita berehat seketika. Baik, sudah menonton, ayuh kita legakan seketika. Kita berehat kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali meneruskan perbincangan, kembali duduk di meja perbincangan ini untuk kita mengambil soalan-soalan dari penonton-penonton semua. Ayuh kita tinjau soalan, dan tadi ada soalan dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Dia bertanyakan soalan kedua tu berkenaan dengan bersahur dan berbuka di lautan, katanya bagaimana. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin saya nak tanya sikitlah ke Ustaz kan, mungkin dalam 12 tahun dah berada dalam APMM ini, pernah tak Ustaz bersahur dan berbuka di lautan? Pernah. Mungkin boleh kongsi sikit pengalaman tu macam mana? Masa tu di Sabah dia kata, kapal maritimnya Bangi, kita sama-sama bersahur dengan ketua pengarah, buka puasa, tarawih pun sekali. Oh, tarawih atas kapal. Atas kapal ada yang keluasan yang boleh memuatkan kapasiti dalam 20 ke 30 orang. So masa tu tak ada penjarakan. So kita boleh rapat. Tapi pengalaman pertama jadi imam masa tu dengan masa di bawah JPN Jabatan Perdana Menteri, dengan salah satu daripada timbalan menteri lah yang jaga kami pada ketika tu. Dengan rasa yalah, kita berdiri kan, berdiri. Sekarang saya berpegang pada satu tiang pacak bendera ke apa untuk jadi imam. Sebab yang lain semua nak berdiri. Dia kata goyang. Dia goyang. Kita cadang untuk duduk, tapi dia kata kita berdirilah, dia kata ambil pengalaman. So apa canvas, kita semayang sambil berdiri. Main sambil berdiri. Dia tu. Terasa. Tapi tahan diri lah. Kita pakai uniform. Tiba-tiba kalau mabuk, malulah kau awam yang tak pakai uniform kan. Tahan, telan air liu je lah. Semayang tu buat 8 lah, rengkah-rengkah kan. Okey, di situ bersahur macam biasa sebab kita ada cook. Dia kata, ada kapal ni sedap ni sebenarnya. Sebab kita belayar, dia lapar. Masa makan sarapan pagi, kemudian kalau rajin pukul 10.30 tu ada berupa yang belen-belen tu kita panaskan ke. Kemudian makan tengah hari, kadang-kadang kalau cook tu rajin minum petang dan makan malam. Macam rutin. Sebab tu kata ransom tadi, nak buat ransom untuk hantar ke kapal, itu yang pengurusan darat ni yang buat. Faham? Dia orang nak belayar je. Jadi tukang masak akan ada. Baru ni dengan Menteri Dalam Negeri, kita jamu dengan masakan daripada cook kita sendiri. Kita kari kepala ikan. Kita beli ikan, saya yang uruskan. Kemudian tengok cook kita masak. Saya pergi ambil gambar video, tengok dia masak macam mana. Dia hanya ada 2 dapur sahaja. Masak kari kepala ikan dengan nasi putih apa. Dan happy lah dengan rasanya. Sebab semua bahan tu kita beli daripada luar. Kita simpan stok dia. Kalau nak belayar seminggu ke 2 minggu, itulah dia. Jadi tukang masak, kita test dan tengok memang profesional. Sebab tu bila seorang itu buat dengan serius, orang akan seronok. Dia buat dengan hati. Saya pergi kat dapur, dia panggil Geli, kata, cik masak tu dengan hati. Bagaimana mak kita masak kat kita dulu. Masa kecil mak kita masak nasi goreng ikan tumbuk je. Minyak pun tak ada bawang pun, tapi makan sedap. Sebab apa? Dia buat daripada hati. Kalau cik masak dengan hati, pasti Pak Menteri akan seronok. Memang betul. Penarapan makan tu 5 bintang lah, A+. Maknanya walaupun hanya dalam keadaan ombak sikit di Selangor tu, adalah ombak kecil-kecilan atas KM Arau tu, alhamdulillah
Sebab apa? Sebab dia sedia dan dia buat ada kita kalau bulan puasa, dan insya-Allah anggota-anggota kita yang kita latih, yang kita ajar akan adalah di kapal itu setiap pagi akan baca doa untuk belayar, selamatkanlah kami, lindunglah kami daripada anasir semua sekali. Dia akan berdoa. Kita ada SOP dia untuk berada di kapal. Tukar masuk ada. Jadi sahur tadi yang intan tadi. Maksudnya tak timbul isu lah kalau kita nak sahur. Macam mana kita nak sahur? Di mana? Maksudnya kita berada tu. Yang tadi apa? Letak kapal selam Ya, kapal selam ni kalau nak semayang tu kiblatnya sama je. Yang kita kata sebab kita duduk di dasar laut, semayang kena hadap ke langit. Sebab Kaabah kat atas. Bukan. Orang Islam bukan sembah Kaabah. Kita bukan sembah Kaabah. Kita hala sahaja ke sana. So kita duduk di laut pun kita tetap juga. Kalau berdiri-berdirilah. Kalau duduk menghala ke arah kiblat. Jangan kita duduk di laut. Dalam kapal selam kita pun terlentang. Allahu Akbar. Itu sembah. Sembah tak jadi. Begitu juga orang di udara. Allahu Akbar bukan meniarap. Sebab Kaabah di bawah. No. Kita hanya menghala. Itu menunjukkan bahawasanya seorang penganut agama Islam itu dia bukan menyembah. Tapi dia menghadapkan hatinya, jiwanya ke sana. Itu saja. Jadi penentuan sahur pukul berapa, berbuka tu sama je dengan kawasan yang kita duduk tu. Kalau kita duduk kawasan Selangor ataupun duduk kawasan Kelantan, duduk kawasan Sabah Sarawak, ikut negeri masing-masing dan juga zon masing-masing. Itu kaedah dia. Kaedah yang diguna pakai. Kalau ada jam-jam lah. Kalau ada radio lah. Kalau tak ada tu menggunakan pasang suhu air tu, kita akan tahulah air pasang berapa dan semua sekali, kita akan tolak campur, akan keluarlah waktu solat dan sebagainya. Baik, itu jawapannya. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Dan kita nak ambil soalan pula dari sahabat kita, Puan Mazni Hasan. Assalamualaikum. Katanya, adakah setiap anggota yang ingin menjadi khalifah samudra disyaratkan supaya pandai berenang serta menyelam kerana kehidupan mereka boleh dikatakan banyak di lautan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Bagaimana Ustaz? Silakan. Puan Mazni, itu memang prasyarat dia. Itu syarat dia? Syarat dia. Jadi masa latihan tu memang latihan lah. Dia ambil ilmu daripada kosong, daripada mungkin dah pandai, okeylah. Yang tak pandai, maka dia akan diajar bagaimana untuk dia berenang, selamatkan diri, dan bagaimana kaedahnya untuk menyelamatkan orang lain. Itu kena macam tu. Macam air juga, air tahir li nafsihi ghairu mutahhir li ghairi. Air tu bersih untuk diri dia, tapi tak boleh bersih orang lain. Air TO bersih, Nescafe bersih, tapi dia tak boleh nak jadikan pembersih yang lain. Begitu juga perenang, dia berenang untuk diri dia, tapi nak selamat orang lain tak boleh. Syarat dia kena berenang dan bagaimana cara untuk menyelamatkan orang lain. Maka itu prasyarat dia. Bila ada dalam kursus nanti, maka dia akan jadikan sebagai satu SOP, kena lulus, wajib lulus. Kalau kamu tak lulus, maka kamu tak boleh jadi maritim lah. Sebab macam mana kamu nak selamatkan diri kamu kalau berlaku apa-apa di lautan? Apatah lagi nak menyelamatkan orang lain. Maka prasyarat yang Puan Mazni tanya itu ialah sebagai khalifah samudra, dia kena pandai berenang. Menyelam tak? Menyelam tu dia ada bahagian khas dia untuk menyelam. Tetapi berenang tu sebagai basic dia, macam kita lah, basic untuk sembahyang, basic untuk ilmu akidah, basic apa asas dia yang wajib kita ketahui, yang wajib kita belajar. Maka khalifah samudra ni kena pandai berenang lah. Tu kaedah dia. Kalau tak pandai berenang, maka dia kena jadi khalifah di daratan. Boleh khalifah juga, tapi khalifah di daratan, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia punya syarat utama lah kan. Kena pandai berenang, dan bukan setakat berenang tetapi dan boleh menyelamatkan orang lain. Ya. Baik. Seterusnya juga di Facebook dari sahabat kita Syahiralia Muhammad, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana untuk membangkitkan semangat buat para remaja untuk menyertai tentera ataupun tentera laut ataupun maritim, dan juga para ibu bapa yang takut untuk melepaskan anak mereka berbakti untuk agama, bangsa dan negara. Sedikit kata motivasi dia Ustaz untuk membangkitkan semangat. Silakan. Baik, untuk para ibu bapa di luar sana dan siapa jualah yang punya anak-anak yang minat untuk menjaga keselamatan negara. Kenapa kita rasa takut dan gerung? Kerana apa? Kerana kita rasa anak, harta itu kita yang milik. Tapi kita tak ingat apa yang Allah sebutkan. Allah telah sebut kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladikum an zikrillah.
Jadi jihad fisabilillah itu merupakan zikir kepada Allah. Jadi kalau kita tahan dia nak mempertahankan agama bangsa dan negara, maksudnya kita tahan dia daripada ingat kepada Allah. Sedangkan dia berminat, dia bersungguh dan sebagainya. Maka ketika itu ingatlah pada ibu bapa, sahabat-sahabat yang kukasihi sekalian, bila mana ada di hati anak-anak kita dan ada salah seorang daripada anak-anak kita yang berminat untuk menjadi penjaga samudera, penjaga angkasa raya, penjaga daratan dan sebagainya, kena bagi semangat kepada dia. Kerana kamu telah menyelamatkan keluarga kita kan, kamu akan bagi syafaat kecil nanti di akhirat. Kerana bila mana kamu telah selamat untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu juga akan menyelamatkan kami. Kami akan bergantung harap juga kepada kamu nanti sebagai penyelamat kepada ahli keluarga kami. Maka itu yang kita kena pegang. Kita kena pegang betul-betul kerana dia nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenaga yang dia ada, dengan kekuatan yang dia ada dan sebagainya. Maka para ibu bapa sekalian, kiranya ada anak yang demikian, ingatlah bahawasanya dia merupakan seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pejuang kepada ahli keluarga, bukan untuk diri dia, untuk agama bangsa saja, tapi untuk keluarga sendiri. Maka izin dan beri semangat kepada mereka, buatlah sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, dengan orang kata tidak ada yang lebih baik, yang lebih mudah untuk kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk pahala jihad fi sabilillah, melainkan kita ribat, iaitu menjadi seorang yang pengawal, penguasa, khalifah di muka bumi, sama ada di daratan, lautan maupun di udara. Maka insya-Allah mudah-mudahan semua khalifah-khalifah yang menjaga, penguasa-penguasa menjaga darat, laut dan udara ini pasti sentiasa berada pada martabat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ganjaran kamu nanti tidak lain dan tidak bukan ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah. Itu mungkin motivasi untuk membangkitkan semangat buat remaja di luar sana dan juga ibu bapa. Tetapi yang ini pula kita minta ustaz berikan motivasi dan juga membangkit semangat kepada anggota maritim sendiri dan juga mungkin juga yang lain. Dipersilakan ustaz. Baik, buat semua anggota pegawai dan anggota maritim Malaysia, dah ulang tahun ke-17 kan, dah 17 tahun kamu berkhidmat dengan penubuhan ini dan sebagainya. Ustaz baru 12 tahun, mana kamu lebih awal dan sebagainya. Saya salute semua pasukan keselamatan di atas kejayaan yang mereka capai dan sebagainya. Jaga akhlak kamu, jaga integriti kamu, semua sekali pasukan keselamatan. Integriti itu adalah benda yang besar, benda yang penting untuk kita jaga dan sebagainya. Kerana rosaknya integriti akan rosaklah segala-galanya, akan rosaklah kebaikan organisasi yang dibuat oleh orang lain. Penangkapan demi penangkapan kita buat, tapi integriti kita tak ada, maka kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawasanya Allah sentiasa menjaga kita, maka jagalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita rebahkan diri kita, musnahkan diri kita kerana untuk menjaga sempadan negara demi agama, bangsa dan juga negara. InsyaAllah kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, sebelum kita pergi kepada doa penutup, diingatkan sekali lagi kepada anda semua untuk ingat kembali 5 yang saya sebutkan sebentar tadi. Yang pertama berkenaan dengan bagaimana kita ini tanggungjawab kita melaksanakan dengan serius. Yang kedua kerjasama. Yang ketiga pengorbanan. Yang keempat perlu dijaga tentang akhlak dan juga tingkah laku, dan yang kelima adalah integriti di dalam tugasan. Ini perkara penting yang kita peroleh pada hari ini sebenarnya sambutan hari ulang tahun ke-17 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dan dipersilakan kepada ustaz untuk doa penutup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah wa ya Alim wa ya Sami' wa ya Basir. Duhai Allah ya Muhammad dengar ya Allah, duhai Allah ya Muhammad lihat ya Allah. Ya Allah, kami menyambut hari ulang tahun maritim ke-17 pada tanggal 15 Februari yang lalu ya Allah. Amin. Ya Allah, kami semua mohon kehadrat-Mu ya Allah. Bukan hanya maritim sahaja ya Allah, pasukan-pasukan keselamatan yang lain ya Allah sentiasa dalam riayah, hidayah, tauhid Engkau ya Allah, dalam pengabdian diri kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau jadikanlah ya Allah setiap titisan darah yang keluar daripada badan kami ya Allah, setiap titisan peluh yang keluar daripada keringat-keringat yang gugur di dahi dan dada kami ya Allah, sebagai titisan-titisan pahala ya Allah, untuk kami mengundi syurga Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya semua ya Allah, untuk mempertahankan kedaulatan negara kami ya Allah daripada ancaman musuh-musuh durjana ya Allah. Kami sanggup ya Allah, demi kerana
mana agama bangsa dan negara kami ya Arhamar Rahimin. Satukanlah hati-hati kami ya Allah untuk istiqamah, untuk kami serius untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan, yang telah dipertanggungjawabkan kepada kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik dunia kami, baik akhirat kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz untuk perkongsian pada hari ini dan juga perkongsian pengalaman yang dibawakan kepada kita. Dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus bersama sehingga ke penghujung. Ingat, kita serius melaksanakannya. Baik, jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hakim dan juga bintang ilmuwan yang kita bawakan, Ustaz Umar Aziz, dengan topik perbincangan kisah 25 Rasul Nabi Daud alaihi salam. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.